Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap secara berasingan Tuan Yang Terutama Jeneral Chalimpon Sisawat, Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai, dan Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara Brunei Darussalam yang akan menematkan perkhidmatan. Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 3 hari. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Puan Yang Terutama Bosara Kancanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand di Zainat ke negara Brunei Darussalam. Jeneral Notapol Bong Nam, Ketua Staf Angkatan Bersenjata di Raja Thai, Lieutenant Nati Wong Isarai, Pengarah Perisikan Angkatan Bersenjata di Raja Thai, dan Lieutenant Colonel Santichai Chompuchan, Ketua Penterjemah. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Majlis-majlis menghadap tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Chalimpon Sisawat. Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand menikmati hubungan erat yang sekian lama terjalin sejak tahun 1984 dengan kerjasama pertahanan telah diperkukuhkan melalui penglibatan dalam bentuk pertukaran lawatan, mesyuarat-mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis, latihan, pertukaran profesional serta kursus. Kebawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari yang akan menematkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 25 Februari 2014. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haji Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Puan Botsakon Sisawat, isteri Ketua Terus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai. Juga hadir Datin Umi Syafinah binti Haji Zaini, isteri Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtar Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan usaha-usaha mengajarkan teknik menghafaz Al-Quran perlu diperluaskan serta dimajukan bersandarkan kepada permintaan dan profil setiap peringkat masyarakat. Dulian Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Haflul Takharuj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kali ke-10. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Berangkat sama, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Agama, dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Abasa ayat 17 hingga 42 diperdengarkan oleh Ahmad Ridwan Azawani bin Haji Zainul Arifin. Selamatlah orang-orang beriman yang beramal soleh
dengan penuh kegembiraan dan wajah yang berseri-seri. Menteri Halih Walgama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan sejak 13 tahun program pengajian Diploma Aliyah Qiraat diperkenalkan, negara telah melahirkan 193 graduan. Alhamdulillah, mereka bukan sahaja memberkati negara dengan hafalan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah dan wahyu Allah, bahkan melayakkan mereka untuk menabur khidmat bakti dalam perkhidmatan kerajaan, termasuk dalam angkatan bersenjata dan swasta. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengambil maklum dari sekalian ramai pelajar yang memasuki Institut Tahfiz saban tahun, hanya sebahagian kecil sahaja yang berjaya ke peringkat diploma dan seterusnya meraih kejayaan. Biarpun bilangan graduan yang terhad, namun kita yakin dengan kualiti yang terbaik dari setiap lepasan, keberkatan dan kerahmatan dari Al-Quran akan dapat menjamin masa depan graduan-graduan dan juga keselamatan dan kemakmuran negara serta melepaskan kita dari berbagai musibah. Pengajian tahfiz Al-Quran dan penguasaan qiraat yang diwarisi dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat masih lagi relevan hingga ke hari ini. Pengajiannya sudah semestinya mempunyai impak dan barakah serta manfaat dalam melestarikan berbagai cabang bidang pengajian Islam, khususnya sebagai teras dalam ilmu syariah dan usuluddin. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda, dewasa ini semakin ramai yang berminat untuk mempelajari teknik menghafaz Al-Quran. Dengan demikian, usaha-usaha untuk mengajarkannya perlu diperluaskan serta dimajukan bersandarkan kepada permintaan dan profil setiap peringkat masyarakat. Dalam hubungan ini, saya mengambil maklum dan gembira untuk mengetahui bahawa beberapa pusat pengajian swasta yang dipelopori oleh usahawan tempatan, termasuk individu yang ditauliahkan Majlis Ugama Islam Brunei, telah tampil menawarkan pengajian seumpamanya kepada orang ramai di negara ini. Saya berharap momentum perkembangan dan minat terhadapnya akan dapat dijadikan inspirasi kepada pihak-pihak yang berkenaan untuk seterusnya mengembang luaskan akses kepada program-program hafazan yang terbukti kepada golongan sasar tertentu ke arah melengkapkan sistem pengajian dan tadabbur Al-Quran yang dapat memacu negara Brunei Darussalam selaras dengan aspirasi untuk memantapkannya sebagai sebuah negara zikir. Al-Quran sebagai panduan utama meraih kejayaan dan kebahagiaan antara yang disentuh dalam ceramah khas bertajuk Keagungan Peranan Al-Quran yang disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salihuddin. Al-Quran ditinggalkan, tidak dibaca, tidak difahami, hati akan menjadi keras dan mengeras. Hati yang keras sukar untuk hidayah petunjuk masuk ke dalamnya. Hati yang keras sulit untuk menerima nasihat dan teguran. Hati yang keras susah untuk masuk ke dalamnya ilmu yang bermanfaat. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penganugerahan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada 19 orang graduan. Daripada jumlah tersebut, 12 graduan menerima pangkat mumtaz yakni cemerlang, 5 menerima pangkat jayid jiddan atau sangat baik dan 2 graduan menerima pangkat jayid yakni baik.
selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyumbang bakti kepada negara dengan penyertaannya dalam musabaqah hafazan Al-Quran peringkat serantau dan antarabangsa. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 423 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 82%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 55.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 76.3%. Kementerian Pertahanan menerima lawatan rasmi Ketua Turus Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Thai. Sejurus tiba di Bolkiah Garrison, Tuan Yang Terutama Jeneral Chalimpon Sisawat dialu-alukan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Ini diikuti dengan pembarisan kawalan kehormatan daripada anggota Tentera Darat di Raja Brunei. Perhubungan pertahanan dua hala antara kedua-dua belah pihak berkembang dengan penglibatan yang merangkumi lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis, latihan, pertukaran profesional dan kursus. Isu-isu dan cabaran dalam kehidupan dibentangkan semasa perbincangan berbentuk forum atau hiwar tarbawi anjuran Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPSB. Hiwar bertajuk Ahli Sunnah wal Jamaah dan isu aliran pemikiran semasa diperbincangkan oleh 3 pembicara dari KUPSB iaitu Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais KUPSB selaku moderator forum. Profesor Madya Dr. Yusuf Khalid dari Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dan Dr. Mikdar Rusti, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin. Hiwar antara lain menjelaskan secara terperinci sejarah serta latar belakang aliran Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Setiap pengorbanan tentunya menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Namun cabaran tersebut dapat ditempuhi oleh graduan Diploma Aliyah Qiraat Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan sebaiknya sehingga mencapai kejayaan dan akhirnya menamatkan pengajian. Di sebalik semua itu, berkat doa dan dorongan ibu bapa dan guru-guru juga menjadi kunci utama kejayaan setiap graduan. Perlulah bijak mengatur masa, membahagikan masa untuk mengulang hafazan Al-Quran, untuk pelajaran lain, untuk berehat, untuk family bonding. Jangan pernah berputus asa dalam apa jua cabaran dan sentiasa tajdid niat tani. Kenapa tani ingin memasuki institut tani? Dan jangan berputus asa. InsyaAllah senang untuk dilalui. Walaupun berbagai rintangan yang akan dihadapi. InsyaAllah selepas ini saya akan meneruskan dalam bidang pekerjaan dan berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Saya berharap ilmu ini dapat diperluaskan dan syabas kepada Institut Tahfiz kerana mengadakan program Diploma Aliyah Qiraat ini.
siap sedia dalam menyahut cabaran yang diberikan. Tawakal, usaha, perbetulkan niat. Mengenal pasti kesesuaian personaliti dengan kerjaya masa depan seorang pelajar dibentangkan semasa sesi taklimat kerjaya pada aktiviti Karnival Kerjaya UNISA sempena Makharan Haflul Takharuj ke-12. Taklimat bertujuan membantu mahasiswa dan alumni membuat keputusan dan tindakan dalam pemilihan kerjaya yang lebih tepat. Satu lagi taklimat bertajuk Success Coaching Find EY menyentuh pendekatan dalam persediaan memohon pekerjaan dengan mudah. Beberapa peserta berpendapat taklimat menjelaskan lebih mendalam mengenai permintaan yang diperlukan dalam pekerjaan ketika ini. Secara kesimpulannya, apabila kita hendak mencari pekerjaan ataupun memilih apa jua kerjaya, pastikan kita tahu, kenal diri sendiri dan tahu apa yang ingin kita cari. Contohnya dalam mencari pekerjaan, make sure kita tahu pekerjaan tersebut dengan betul so that kita ni akan dapat kerjaya yang betul. After menghadiri taklimat tersebut, banyaklah hal yang saya telah pelajari. For example, tentang kesesuaian personaliti, kemahiran dengan kerjaya yang dipilihlah. Harapan saya agar mereka dapat menilai ataupun melihat kesesuaian personaliti mereka dengan persekitaran kerjaya yang mungkin mereka boleh apply nanti selepas menamatkan pengajian.